Cikgu record. Ayat. Daing tadi. Daing tadi. Baik juga. Daing tadi. Daing kutu kelas. Okey. Atau cuma macam trial. Okey. So ada yang tanya di sini. Lupa nak ingatkan semua salah daing. Kita ada Iman. Okey. Okey, baik. Atau trial. Tak, ini bukan trial. Ini memang kita go through. Okay, kita go through. Pelik dia orang ni kan. Dia orang jajah di negara yang jauh-jauh. Mungkin yang menjajah tu wakil penjajah kot. Mungkin. Tapi yang pasti kerana kestabilan negara kita lah kestabilan negara kita, dia orang datang. Tapi tak apa. Tapi itu tak penting sebenarnya. Yang nombor 2 ni penting. Kenapa dia orang datang? Kerana kemakmuran negara kita, iaitu kerana kita kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Ini yang sebenarnya dia orang datang. Dia orang nak kekayaan kita. Apa? England tak ada ke? Apa? Belanda tak ada ke? Apa? Portugal tak ada ke? Spain tak ada? Tak ada. Tanah Melayu ada. Tanah Melayu ada apa? Jom kita tengok. Contohnya kita tengok okay. This is the best word. Okay. Hasil bumi dan hasil alam. Negara kita ada bahan galian seperti pertama biji timah, ada emas, kemudian ada perak. Nampak tak? Dan kita dulu kegiatan melombong biji timah dan emas ini dijalankan oleh masyarakat tempatan je. Orang-orang kita yang buat. Tu apa? Tu emas. Okey, untuk pengetahuan kamu macam cikgu pernah cerita tak? Okey, kamu ingat lagi tak? Cikgu pernah cerita kekayaan orang-orang Melaka. Kamu tahu tak orang Melaka dulu, kaya dia macam mana tahu? Setiap rumah di Melaka tu ada 1,000 gram emas. Setiap rumah ada 1,000 gram gold. Each house. Setiap rumah. Yes. Dan kemudian setiap rumah budak-budak kids diorang main guli, main batu seremban main batu seremban, batu tu pakai batu emas. Batu ketul-ketul emas, main batu seremban. Tak, ini bukan cerita main Ini bukan playful around, bukan. Serius, memang serius. Ini tercatat dalam catatan Alfonso de Albuquerque. Cerita dia kata apa? Almost every houses in rumah di Melaka ni ada dia punya 1 kilogram emas, and then budak-budak main batu seremban pakai emas. So, seriously macam mana dia orang boleh kaya? Memang kaya. That's why British, Portugal, Belanda nak datang ke tanah Melayu. Ke tanah Melayu. Itu semua pasal kekayaan. Itu semua diorang nak. Diorang nampak, banyaknya. Nilai emas tak banyak ke zaman dulu. Bukan nilai emas tak banyak. Tapi emas itu banyak di tanah Melayu. Sehingga kan mereka korek jumpa emas. So mereka buat macam-macam. Batu seremban pun emas. Kemudian juga simpan-simpanan di rumah pun emas. You see? Sekarang tak ada. Dulu banyak. Jadi orang-orang dulu, mereka di tanah Melayu, mereka gunakan 2 kaedah untuk keluarkan emas biji timah ni. Iaitu menggunakan kaedah mendulang dan juga melampan. Dan mendulang ini dilakukan di kawasan sungai. Sebab masa tu biji timah banyak di lembah sungai. Diorang ambil macam apa macam kita katakan ambil satu kuali kan. Macam ni kuali kan. Diorang masukkan, pergi sungai, ambil air, kemudian ambil tanah pasir masuk dalam tu. Diorang buat macam ni. Kemudian air keluar kan. Air keluar. Kemudian habislah pasir semua keluar, tinggallah biji timah atau emas dalam tu. Mereka ambil. Kemudian ambil lagi. Buat macam tu. Banyak tak banyak lah. Memang banyak. Jadi itu dulu banyak emas, banyak biji timah di negara kita.
Itu satu. Kemudian negara kita juga still boleh jumpa ke biji timah kat area sungai. Boleh. Tapi di bahagian-bahagian tertentu lah. Especially di Perak boleh jumpa lagi. Okay. Ada air teh tarik. Okay. Baik. Tetapi kalau kita lihat okay, negara kita juga sekarang ini, okay, pada zaman dulu dikenali sebagai pusat pengeluaran sumber hasil hutan. Kita banyak hasil hutan Kita ada rempah ratus, kita ada damar, kita ada rotan. Okay. So kita ada rempah ratus, spices. Rempah ratus is spices seperti gambir, lada hitam untuk dimasukkan dalam masakan. Kemudian kalau kita fikir cikgu, kenapa orang-orang British suka sangat ambil rempah kita? Kita punya rempah lada hitam apa semua kan. Satu sebab sedap. Satu lagi kamu tahu pasal apa? Pasal orang-orang barat dia sebenarnya mereka kesejukan. They are very cold. Negara mereka sejuk. Jadi macam mana nak panaskan badan? Mereka takkanlah nak duduk di unggun api saja. So unggun api saja nanti kering. Kalau mereka nak minum arak bagi panas, minum liquor bagi panas badan kan. Minum liquor nanti mabuk. Jadi apa cara yang paling baik? Mereka ambil spices, letak dalam makanan. So bila mereka makanan yang pedas, maka mereka akan rasa panas. Itu boleh memanaskan badan. That's why mereka nak spices. You see? That's the reason why. Boleh faham? Diorang nak spices, diorang nak rempah tu untuk memanaskan badan lah. Iya. Itu sebab diorang suka dengan kita punya rempah ratus. Jadi mereka tak perlu minum arak banyak-banyak. Mereka tak perlu duduk depan unggun api banyak-banyak. Cukup dengan letak spices dekat daging and then makan. Badan jadi panas. See? Nampak tak? Sebab itu mereka datang ke Tanah Melayu. See? Tanah Melayu banyak semua ini. Rempah ratus tak pedas betul, tapi dia memanaskan, memanaskan badan. Okay. Memanaskan badan. Ada yang suka pedas. Ya. Dengan cara apa saya suka. Betul ketika cukup panas untuk 3 tahun. Faham. Okey, tak perlu. Kita tak perlu panas. Okey, kita tak perlu panas sebab sometimes kita sendiri sudah panas. Am I right? Apabila kawan kita kata apa? Wow, you look so beautiful today. You look so hot. You look so hot. Wow. Hot tu bukan panas Hot tu panas kan? Cikgu. Oh ya ke Sylvia? Okey. Lain. Oh lain Oh lain. Different Oh different. I see. I thought I'm hot tu maknanya hot. Oh no Oh bukan. Oh, okey. Oh see. Faham. Okey. Alright. So melting kita semua. Alright. Baik. Kita lihat. Seterusnya, kita lihat hutan-hutan rimba, our jungle di negeri Melayu, Sarawak, Sabah terkenal dengan hasil hutan seperti apa? Kita banyak kayu-kayu kayan, kita ada kapur barus, kita ada rotan, damar, getah, jelutong, kayu gaharu dan kayu cendana. Banyak betul lah kita punya kekayaan hasil bumi. Kayu gaharu dengan kayu cendana kamu tahu kan nak buat apa? Kayu gaharu, kayu cendana untuk apa? Kayu gaharu, kayu cendana untuk buat perfume. Perfume, minyak wangi. Ya, betul. Itu kayu gaharu dan kayu cendana. Sebab itu hasil hutan ini dijual kepada pedagang Cina, Jepun dan juga Siam dan India. Bukan bakar ke? Ya betul. Ada setengah dia bakar untuk menghasilkan wangian. Ada juga yang akan diambil essence of kayu gaharu, kayu cendana untuk letakkan dalam perfume. So dia memang wangi. Ya, minyak dia. Yes. Minyak dia. Itu baru hutan. Bumi ada biji timah, ada emas,
Di atas hutan ada rempah ratus, damar, okey, banyak lagi kayu garu cendana. Tu kita punya laut, kan? Okey. Minyak lintah tu apa? Okey. Roy, itu nanti kemudian cerita. Ya, negara kita juga kaya dengan hasil laut. So, hasil laut itu seperti kita ada apa? Sirip ikan hiu. Okey. Kemudian kita ada timun laut. Tu gamat. Kita ada rumpai laut. Dan juga kita ada mutiara, pearl. Pearl pun ada. Negara kita banyak pearl. Ya, sirip. Okey, kita kata sebagai kan orang suka makan yang sirip ikan hiu. Fin apa? Fish apa Lupalah cikgu. Ya, betul. Okey. Ya, jadi itu memang banyak di negara kita. Shark fin soup. Yes, betul. Shark fin soup memang ada. Negara kita memang banyak. Cikgu pernah makan. Yes, memang delicious. Sedap. Okey. Pernah makan. Kat mana? Kat hotel. Kat hotel ada. Jadi, kita kaya. Seriously, yes. So, ada hasil bumi, ada hasil hutan dan juga ada hasil laut. So, take note hasil bumi kita ada apa? Iaitu ada hasil bumi, galian, kemudian kita ada hasil hutan dan juga kita ada hasil laut. So, ada 3 hasil kat sini. Okey, hasil hutan, hasil laut dan juga hasil galian. Okey, bahan-bahan galian. So, memang banyak. Memang banyak kita kaya ya. Jadi daripada situ kita telah buat, masyarakat kita dah buat macam-macam. Okey, kita dah buat tikar mengkuang, kita buat kain puar di Sarawak, dinding buluh pun kita dah pandai buat. Maknanya negara kita memang dah kaya. Dah kaya. Sebab itu, tapi memang betul pun kalau orang kaya kebiasaannya akan ada thief. Okey, ada pencuri yang akan cuba ambil barang kita, betul tak? Ada yang degil. So macam negara kita lah. Tanah Melayu ni bila kaya, British nak datang, Belanda nak datang. Kan? Kita akan tengok kenapa diorang datang. Nampak tak di sini? Kita dah ada sistem ekonomi kita sendiri ya. Kita dah ada sistem ekonomi kita di mana kita dah ada perdagangan dan pelabuhan. So kita dah ada pelabuhan seperti apa? Seperti di pelabuhan seperti di Johor, di Kedah, di Klang, kemudian di Melaka, dan Shah Bandar juga. Kita tahu Shah Bandar ialah pengurus pelabuhan. Dilantik untuk mengurus, to manage the port, untuk menguruskan pelabuhan. Inilah rempah ratus yang cikgu cakap tadi. Seperti buah keras, nampak? Kayu manis, cinnamon kan? Kayu manis, cinnamon. Dan juga cengkeh. Ini semua barat suka. Dia ada rasa-rasa sikit macam sedap. Ya, buah keras buat apa? Masukkan dalam masakan, dia akan jadi sedap. Dia jadi sedap. Buah keras. Okay. So memang kita ada semua ni. Nampak macam batu pinggang. Mana ada batu pinggang? Buah pinggang adalah. Batu pinggang tak ada, Roy. Kau jangan, Roy. Kan? Okay. Salah. Buah pinggang ada, batu pinggang tak ada. Okay. Cikgu nak tanya macam mana dia ancam negeri di negara kita walaupun negara diorang jauh. Macam mana diorang hantar orang dan senjata? Okay, bagus soalan my little brother ni kan, George ni kan. Sabar. Sabar. Nanti cikgu akan ceritakan satu-satu. Mula-mula kita cerita dulu. Apa yang kita ada? Apa yang kita ada sampai barat nak datang ni? Apa yang kita ada? Ini yang kita tengah cerita. Kita ada kekayaan, hasil bumi, hasil galian dan juga hasil laut. Kemudian kita dah ada sistem ekonomi. Kita dah ada timbang sukat dan juga ukur. Orang Melayu dulu bila berniaga mereka akan timbang tau. Bila timbang dia akan gunakan, dulu tak ada kilogram Dulu tak ada gram, tak ada kilogram, tak ada. Dulu dia pakai apa? Kalau orang Melayu dia pakai seperti leng.
satu leng, dua kepul, satu kal, dua leng, cupak, dan juga gantang. Jadi itu orang Melayu. Kemudian orang Cina pula datang. Pedagang-pedagang Cina datang. Mereka memakai sistem apa? Tahil, kemudian kati dan juga pikul. So pikul 16 tahil satu kati, 100 kati satu pikul. Itu. Kemudian untuk timbangan emas dan perak, gold and silver. Untuk timbang emas dan gold dan silver, orang Melayu ambil daripada pedagang-pedagang India. So dia guna apa? Saga, mayam, kemudian bungkal dan juga satu kati. Saga, mayam, bungkal dan juga kati. Ini semua daripada pedagang India. Means that tanah Melayu kita ni dulu memang banyak pedagang-pedagang dari India dan China. So, bila pengaruh British sampai ke alam Melayu, barulah muncul timbangan-timbangan baru seperti ounce, pound, tan dan juga gallon. So itulah dia. Itulah dia berkaitan pengaruh British. Tapi sebelum tu tak ada pun. Tak ada. Kemudian ramai cakap, cikgu, dulu orang Melayu kerajaan alam Melayu sebelum kedatangan British, mereka menggunakan sistem barter ke? Ya, betul. Masih ada sistem barter, iaitu tukar barang. Bila mereka trading, mereka akan guna sistem barter tukar barang. Tetapi selepas itu mereka guna currency, mata wang, iaitu ada wang logam, ada wang timah, ada wang emas. Jadi idea menggunakan mata wang daripada logam timah dan emas dalam urus niaga ini menjadi ikutan negeri-negeri Melayu lain untuk mengeluarkan mata wang masing-masing. You see? Tengok di sini ni shilling mata wang emas Kedah. You know what? Coin pun pakai gold. See, mata wang emas Kedah. Punyalah kaya kita. Mata wang pakai emas. Kemudian di Kelantan pun sama, mata wang emas Kelantan ataupun dipanggil duit Kijang. You see, pun pakai emas. Kemudian mata wang Terengganu. Ini Terengganu. Mata wang Terengganu ni ataupun dipanggil duit Pitih Terengganu. Tapi mungkin ramai yang akan tanya. Cikgu, yang duit macam ni macam pokok ni, macam mana dia guna? Dia macam ni. Kan, let's say kan dia ada banyak macam ni kan. Lepas tu ada bulat kan. Bila dia nak beli, dia tanya, berapa ni? Oh, ini adalah 1 shilling duit timah. Oh, dia ambil, dia patahkan, dia bulat tu, dia ambil, dia patahkan, nah. Kemudian kalau ada orang tanya, oh yang ini berapa? Oh, ini 1 ranting timah. Oh, ini harga dia barang ni 1 ranting timah. So dia ada 1 ranting kat situ, dia akan patahkan ranting. Nah. So dia boleh patah-patahkan. You know? Inilah mata wang Terengganu dulu. So dia pakai macam pokok duit. So dia boleh patah-patahkan untuk bayar. You see? Itu dulu. Orang dulu. Orang sekarang tak boleh. Ini kalau panjang-panjang macam tu nak simpan kat mana? Simpan kat poket tak muat. Memang tak muat. Mesti patah. Tak boleh. So mesti dia macam tu juga. Tak boleh. So dia mesti macam tu juga. So dulu memang pakai macam ni. Letak dalam beg. Nampak tak? Jadi memang orang kita dulu kaya. So bila kita fikir balik tanah Melayu dulu kaya. Kenapa sekarang tak kaya? Siapa kata tak kaya? Sekarang pun kita kaya. Cuma kekayaan itu belum sampai pada kita. Macam kamu semua belum sampai kepada kamu. Nanti kalau kamu semua sudah belajar, sudah kerja, dan baru boleh jadi kaya. Jangan bimbang. Kaya akan datang kepada anda semua.
It's about politics? No. And okay, you just do whatever you want to do and kamu rasa kamu memang hebat dalam tu, just buat. Okay, baik. Kita dah ada mata wang, kita dah ada sistem ekonomi timbang sukat ukur semua, kita dah ada perdagangan, pelabuhan dan kita ada sistem cukai. Kita dah ada tax. Before British datang, kan, we already got tax, what? Kita dah ada cukai tau. So jangan cakap, oh cikgu zaman sekarang susah lah mau hidup pasal sekarang cukai sana sini. Alo, dulu pun ada cukai. Dulu pun ada cukai. Okay. So cukai ialah bayaran yang dikenakan atas hasil perlombongan, pertanian ke, hasil hutan ke, atau perdagangan ke. So cukai tu untuk apa cikgu? Cukai ialah sumber pendapatan pemerintah. Means the main source of income for our government. Sebab our government kena pay everything. You see kalau you punya jalan raya, okay, itu jalan raya ada lampu tengah-tengah. Okay, malam-malam ada lampu. Itu siapa mau bayar bil? Siapa mau bayar bil? Siapa mau bayar bil itu bil electric bill untuk lampu jalan raya? Itu government kena bayar lah. Takkanlah nanti kamu semua kena bayar. So government kena bayar. Yes, itu kalau jalan rosak, baiki jalan siapa mau bayar? Okay, government juga. Ya, daripada mana come duit itu? Daripada mana duit itu? From tax. Kalau tak ada tax, macam mana mau bayar? You see? Itu pentingnya tax. Okay. So, ya betul, kemakmuran ialah kekayaan. Sebab itu cukai ini adalah sumber pendapatan pemerintah dan akan disalurkan to channel it. Okay, untuk apa? Untuk memakmurkan negeri. Memakmurkan mean mengkayakan negeri. Mengkayakan negeri. Negara kita contohnya kaya. Apa yang bukti? What is the proof of our countries ni? Kaya. Kita ada KLCC. Kita ada Putrajaya. Kita ada Twin Towers. Kan? Itu tandanya kita kaya. Our government telah mengkayakan negara kita. Kan? Jadi itulah pentingnya cukai. Okey. Kemudian satu lagi kita nak tengok, iaitu apa tahu? Cikgu. Second version of the Leaning Tower of Pisa. Second version Leaning Tower. Leaning Tower tak perlu ada di KLCC. So itu ada di Teluk Intan. Okey, Teluk Intan ada the Leaning Tower. Okey, Teluk Intan Perak. So, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga kegiatan keintelektualan. Maksudnya apa tahu? Maksudnya, cikgu, zaman kita dulu, zaman orang Melayu, zaman orang-orang tanah Melayu dulu diorang tak pergi sekolah ke? Halo, diorang pergi sekolah tahu. Orang dulu-dulu pun ada belajar tahu. Tetapi belajar mereka berbeza lah. Of course lah, different. Apa mereka belajar? Mereka belajar untuk apa tahu? Untuk jadi individu yang apa? Yang berakhlak mulia, yang behave, yang ada sopan santun, yang ada apa? Ada bertata susila, ada pendidikan moral, kemudian berdikari. Okay, boleh buat kerja sendiri dan berhemah tinggi. You see? Ini orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu kalau jumpa orang tua-tua, Assalamualaikum Pak Cik. Apa khabar Pak Cik? Pak Cik sudah lama tunggu di sini. Okey, Pak Cik sudah makan? Silakan Pak Cik. Budak zaman sekarang. Yo, what's up man? Yes, what's up? How are you? Yo uncle, how are you? You see? Aloha. So, mana behave orang Melayu sekarang? Orang sekarang tak ada behave. Susah. Tak ada behave tau. Orang dulu ada behave. Baik. Perbezaan generasi Jadi sepatutnya kalau kamu jumpa orang tua-tua ke kan, kena respect. Silakan Pak Cik. Apa khabar Pak Cik? Kan? Dia begitu. Ini yo.
WhatsApp lah, WhatsApp man. Kan? Tetapi tetapi ada juga dulu my friend macam tu tau. My friend dia cakap apa? Yo, WhatsApp. And then cikgu cakap apa? Cakap bahasa Melayu lah. Saya cakap bahasa Melayu. And then dia cakap apa? Yo, apa di atas? Yo, apa di atas? Apa di atas? Yalah. Tadi kan WhatsApp. Ya, WhatsApp man. WhatsApp man. Kan? Kamu kata bahasa Malaysia, so saya translate lah. Kan? Yo, apa di atas? Yo, apa di atas? Apa di atas? So tak ada. So ya, WhatsApp cikgu lempang dia. Kan? Cikgu lempang aja. Okay. Okay. So apa di atas WhatsApp, apa di atas? Okay. Jadi jangan buat macam tu ya. Jangan buat macam tu. Okay. Jadi okay, kegiatan keintelektualan. Before ataupun sebelum kedatangan barat dulu, kita punya pendidikan sudah ada dua. Kita ada formal dan pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Okay. Iaitu contohnya pendidikan tak formal. Orang dulu-dulu ya. Ni nak cerita WhatsApp apa di atas. Ya, apa di atas. Okay. Pendidikan tidak formal means that pendidikan yang no school, no class. Ya, pendidikan tidak formal means informal, which is no class, no school. So pendidikan tidak formal ni seperti apa cikgu? Seperti asuhan dalam institusi keluarga, in family. For example macam kanak-kanak dulu ya, children dulu ya, dia ajarkan cara apa tahu? No, tak ada homeschool. Kids dulu dia ajar cara how to bercucuk tanam. Kemudian how to menangkap ikan. Bertukang maknanya buat perabot ke, kemudian menghasilkan craft tangan. Basic. Kemudian mereka ajar ilmu agama, how to behave, berkerti mulia, cara-cara berkawan, cara-cara berkawan. Dia ajar cara-cara berkawan dan menjaga maruah. And then pendidikan tidak formal juga akan diberi melalui pantun. Itu yang pantun. Kamu belajar Komsas kan? Belajar Komsas kan ada pantun. 2 kerat, 4 kerat, betul? 2 kerat contohnya apa? Contoh macam ni. Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut, sambung. Sambung. Peribahasa ni. Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut, sambung. Tak tahu. Apa dah? Tingkatan 2 dah masuk tingkatan 3 tak tahu. Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut, suka hati. Itulah dia peribahasa dia. Itu dia punya macam pantun dia. Orang dulu ajar cara macam tu lah. Bagi pantun, kemudian bagi syair, kemudian bagi peribahasa, bagi pepatah, pantang larang, kemudian cerita-cerita berbentuk teladan, dan pengajaran. Orang dulu-dulu kan, macam sekarang kan, perasan tak, mak kamu mesti marah kalau kamu duduk atas bantal, duduk atas pillow. Of course your mother will angry with you. Betul tak? Correct tak? Correct tak? Kan? Nanti dia kata apa? Nanti bisul. Duduk di atas bantal itu. Nanti punggung kamu, bontot kamu akan koyak. Bontot kamu akan rosak. Betul kan? Sebenarnya dia bukan fikir pasal punggung kamu, bukan. Tetapi dia kata apa? Kalau duduk atas bantal, nanti bantal koyak. Bantal koyak, nanti nak tidur susah. And then yang kedua, kalau kamu duduk atas bantal, nanti kamu farting, kentut, kan? And then nanti malam nak tidur letak atas kepala. Dia punya bau. Smells. Smelly one.
That's why dia tak bagi. That's why dia kata pantang larang. You see? That is pendidikan cara informal dulu. Mama kata nanti bontot bisul. Smells nice, Aiman. Oh, biasa buat ni. Ini biasa buat, Aiman buat. Okay, jangan buat lagi ya. Okay, baik. Ya, itu peribahasa. Orang dulu-dulu ajar macam tu. Tak boleh duduk tangga nanti jodoh lambat sampai, betul. Tak ada, dulu kat rumah tak ada air paip. Dulu kat rumah kena ada air dia kat luar, air perigi. So kena ambil air dari luar. Dulu. Kemudian pendidikan tidak formal seterusnya iaitu melalui cerita-cerita rakyat. Iaitu okey, ada orang tua akan cerita, mari Atuk nak cerita. Cerita apa Atuk? So all the kids, the small one, semua duduk depan. Kemudian semua tunggu. Okey Atuk, nak cerita apa? Atuk nak cerita si Tanggang anak derhaka. Wah Atuk, cerita. Jadi Atuk pun cerita. Okey, pada suatu hari ada seorang, dia start the story. Okey. Itulah dia. Okey, cerita si Tanggang anak derhaka. So why dia cerita itu? Okey, untuk mendidik, to educate kids, mendidik anak-anak supaya never, tidak menderhaka, tidak menderhaka kepada parents, tidak menderhaka kepada ibu bapa. And then cerita anjing dengan bayang-bayang. Do you remember cerita anjing dengan bayang-bayang? Iaitu memberikan nasihat kepada seseorang supaya apa? Tidak bersikap tamak. Okey. Tak, itu cerita adalah cerita rakyat. Tu anjing, okey, anjing kan gigit tulang. Kemudian dia pergi ke tepi sungai di atas tu. Kemudian dia tengok bayang-bayang tu ada anjing lagi yang pegang dia punya, gigit dia punya tulang kan. So anjing tu kata, oh aku pun nak itu punya tulang. And then dia pun buka mulut nak ambil, and then tulang itu pun terlepas. Okay. Ada di cerita pada zaman dahulu, ya betul. Si Tanggang anak derhaka was like, no, it happens. Yes, it happens. It happens. Memang ada. Jadi pendidikan tidak formal ini juga disampaikan melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, pantang larang dan cerita berbentuk teladan. Okay. Macam dekat terus nampak saya. Terjadi kat mana? Okey, si Tanggang anak derhaka was a lie? No. Si Tanggang anak derhaka memang cerita betul dan ianya berlaku di kawasan Indonesia. Iaitu di Indonesia dipanggil Malin Kundang. Okey, di Indonesia dipanggil Malin Kundang. Memang ada, okey, kapal tu, and then ada orang lelaki sudah jadi patung tau. Dia jadi stone, batu. Kerana disumpah oleh ibunya. Kerana dia menderhaka kepada ibunya. Yes. Batu tu ada lagi ke? Ya, ada lagi. Kalau kamu nak tengok, the next class cikgu akan tunjukkan pada kamu. Okey, di manakah batu itu? Tentang Malin Kundang. Ya, betul, memang ada. Malin Kundang. So cerita, ya betul, anaknya jadi batu tu. Cerita tu cerita Malin Kundang. Okey, Malin Kundang ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil si Tanggang. Batu si Tanggang kat YouTube. Ya betul. Itu tak formal. Itu di mana? Itu di tanah Melayu. Bagaimana penduduk di Sabah Sarawak? Of course sama. Sabah Sarawak juga menerima pendidikan tidak formal dan juga formal. Contohnya di Sarawak pendidikan tidak formal diperolehi melalui cerita-cerita lisan yang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun-temurun sesuatu etnik, sesuatu kaum. Contohnya cara-cara berburu. Okey, kita kena tahu orang Iban dia ada cara berburu yang berbeza dengan orang Murut, orang Kenyah. Mungkin orang Iban guna kita kata sebagai sumpit kan. Kena. Orang Kenyah mungkin dia pakai sumpit yang lain. Kena. So dia ajar, come here. Okay, son, come here. I want to show you how to use this sumpit.
Now you see, so dia ajar macam tu. Okay, so itu adalah cara berburu. Kesian cikgu. Dan satu lagi, bagaimana untuk meramu hasil hutan. Mungkin ramai yang tak tahu Okey, apa itu meramu? Cikgu mentionkan kat sini Meramu. Apa itu meramu? Ya, meramu, perkataan asal dia ialah ramu. Ramu. Okey, perkataan asal dia ramu, tapi bila dicampurkan dengan imbuhan, dia jadi ramuan. Yes. Ya, ramuan ialah campuran. Meramu ialah mencampur. You see? Ramu ialah campur. Ramuan campuran. Meramu mencampurkan. Betul Anand. Betul Sarah. Itulah dia. Ramu tu ramuan. Ramu tu mencampurkan. Yes. Betul. Okay. Itu cara-cara orang-orang Sabah Sarawak dia ajar anak dia. And then okay, di Sabah pun sama Okay, mereka diajar anak-anak di Sabah Sarawak di Sabah diajar pendidikan tidak formal. Seperti mereka diajar bersawah, berternak, bertukang, berburu, memanjat, memancing dan menyumpit. Okey, memanjat pun diajar memancing pun diajar, menyumpit pun diajar. Itu yang tak formal lah. Tetapi menyumpit ajar menyumpit tadi. Tu menyumpit lah tu. Okey. Baik, so itu pendidikan tidak formal. Iaitu diajar menggunakan pantun, menggunakan syair, menggunakan cerita-cerita rakyat. Okey, kemudian mengajar cara-cara seperti berburu, cara-cara untuk berternak. Tak ada. Farid Sensor hari ni tak ada kot. Okey. Baik. Dan yang terakhir kita nak lihat hari ini iaitu pendidikan formal. Rupa-rupanya orang Melayu dulu, orang dulu-dulu ada juga sekolah tetapi dia tak panggil sekolah. Okey, iaitu dia panggil dia ada belajar kat mana? Wah, orang dulu-dulu belajar kat istana. Belajar kat istana, dekat palace. Belajar apa cikgu kat sana? Belajar tentang how to manage this country. Pentadbiran negara, kemudian belajar politik, sistem politik. Itu di istana Kalau di masjid dan surau, ada masjid dan surau. Of course, ajar apa? Okay, cara bacaan dalam solat. Keluar-keluar ada mamak politik zaman ni, tajwid. Kemudian belajar hadis, fiqh dan usul. It's about everything about agama Islam lah. Kemudian ada pendidikan pondok. Belajar, kalau pondok, belajar tentang Al-Quran, ilmu hadis dan juga bahasa Arab. Kemudian ada madrasah. Banyak-banyak ni istana, masjid dan surau, pondok dan madrasah. Madrasah paling formal. Iaitu dia ada silibus. Silibus ada sukatan pelajaran. Silibus macam kita lah kan ada silibus. Lepas tu dilaksanakan secara kelas. Ada kelas. Ada tahap permulaan. Maknanya ada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. So ada permulaan, pertengahan dan juga pengkhususan. Maknanya ada major. Ada aliran-aliran. Diawasi oleh mudir. Mudir tu adalah guru besar. Dan diselia oleh jawatan kuasa keuangan. Nampak tak? Jadi inilah dia. Okey, pendidikan-pendidikan formal dan seperti mana kalau kita lihat itu di Tanah Melayu, di Sarawak pun ada. Okey, iaitu pendidikan formal dijalankan di masjid dan di sekolah-sekolah agama. Dah ada dah. Mereka membaca Al-Quran dan menulis tulisan Jawi dan sebagainya. Of course di Sabah pun sama. Okey, pendidikan secara formal amat terhad. Okey, etnik beragama Islam belajar membaca Quran. And then paling penting okey, pada waktu itu bahasa Melayu dan tulisan Jawi berkembang dengan pesat. Berkembang dengan pesat. Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu.
dan bahasa lingua franca. Ya, lingua franca dalam dunia perdagangan. Dan bahasa Melayu membuktikan kemampuan menyampaikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Sebab ada buku-buku yang hebat. Okey, antara buku-buku yang orang-orang Melayu buat pada waktu itu adalah seperti Tufat An-Nafis, Gurindam 12, Misa Melayu dan juga Hikayat Datuk Merpati Jepang. Ya, inilah dia karya-karya agung masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbanggalah dengan kestabilan dan kemakmuran tanah air yang diwarisi. Baik, lingua franca itu apa? Lingua franca adalah bahasa pertuturan utama dalam perdagangan, maknanya dalam trading. Jadi, okey, kita mulakan bab 1 ini dengan apa? Dengan kita kata sebagai apa yang kita ada di negara kita. Kita kaya, kita stabil, kemudian kita ada pendidikan, kita ada ekonomi, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Jadi, kalau kesimpulannya, adakah patut British dengan Belanda atau Portugis datang ke tanah Melayu untuk invade us? Patut tak? Ya, of course memang patut. Why? Sebab kita kaya. And why? Sebab mereka miskin. Sebab mereka miskin. Mereka tak ada. Ya. Mereka tidak ada gold. Mereka tidak ada biji timah. Mereka tidak ada keamanan. Mereka datang ke tanah Melayu untuk mencari keamanan, gold, biji timah dan sebagainya. Kesian kita. Apalah salah kita? Apalah salah kita? Okay. Dan ya, diorang tamak dan masih tamak, betul. But the thing is, one thing, cikgu nak tanya, kalau kamu lihat, kalau zaman dulu dia panggil sekolah itu madrasah. But how come, how come nama madrasah itu telah menjadi sekolah? How come up with the name sekolah? Macam mana Macam mana datang nama sekolah? Tapi cikgu ada tahu satu cerita tentang bagaimana sekolah itu datang. When British came here, ada certain local peoples yang telah join sekolah English. Sekolah Inggeris seperti sekolah Oxford, iaitu di Perak, kemudian sekolah sana kan. Kemudian apabila diorang balik sekolah, all the Malay boys balik sekolah, kemudian jumpa kawan-kawan kat tepi jalan yang tak sekolah. Dia kata apa? Kau ni pakai baju putih semua necktie ni, kau pergi mana? Well, aku pergi school lah. Kau pergi mana? Aku pergi school lah. Oh, dia pergi sekolah. So, dia nak cakap school, tetapi dia nak pergi school lah. Jadilah sekolah. Kemudian, one day, budak ini bawa balik satu bulat besar. Bawa balik sampai rumah. Kawan-kawan dia kata, "Wih, kau bawa apa tu benda tu? Yang bulat tu apa?" "Oh, yang ini." "Oh, this is bola." "What?" "This is bola." "Oh, bola." Dia sebut ball. Rupanya sebut bola. Okay. So, bola, patutlah jadi bola. Okay. Jadi, okay. So, okay. No wonder lah nama sekolah, nama bola. Macam tu. Okay. Okay. Cikgu dulu ada exam ke? Ada. Dulu pun ada exam. Okay. Jadi, itulah kesimpulannya. So, hari ini kita belajar tentang dua perkara. The reason why, apa yang ada pada negara kita dan Barat datang. Kerana apa? Pertama, kestabilan negara kita. Yang kedua, sebab apa? Sebab kemakmuran kita, kekayaan kita. Sebab itu mereka datang. Tapi the best part is, nanti kita akan tengok why these white people came here. Why? Nanti kita tengok pada next class. Kita dah tahu nanti kita lempang-lempang dia.
Oh, you came here, you take hours, and then you go back home, and then you kaya, you rich, and apa? We all here, miskin. Dish. Okay, so kita akan sambung tentang sebab-sebab faktor-faktor mereka datang ke tanah Melayu. Ya, okay. So, okay, baik. Sebelum itu, ada yang tanya, cikgu, bila nak buat revision form 2? Is there anyone here nak revision form 2 ke? Ada ke nak revision form 2? Ada nak revision form 2? Maybe nak. Okey, baik, bagus. Untuk sesiapa yang nak revision form 2, can join my bengkel. Bengkel cikgu ada 2 bengkel, bengkel fizikal dan juga bengkel online. So you can choose either one. Jangan ambil dua-dua sebab dia punya content sama. So boleh bengkel fizikal or bengkel online. So content yang sama, revision form 2. Alright? Okay. Yes. So kalau begitu kita akan jumpa lagi pada next class. Okay, untuk sambungan bab 1, faktor kedatangan kuasa barat. Ya, betul Zafran. Bengkel fizikal, tempat bengkel fizikal tu kat mana? Bengkel fizikal tu ialah berlangsung di Shah Alam Seksyen 7. Shah Alam di near UiTM. Near ICT. Near ICT je. If you know ICT, kamu tahu ICT tu tahulah. Okay. Tapi kalau jauh, kalau tak boleh datang, it's okay. Akan ada bengkel online. Okay, 1 week after that. So don't worry, boleh join. Okay. Baik. Yeah. Okay, dekat tu punya. Okay. So kita akan sambung lagi untuk sejarah tingkatan 3 pada next class. Take care guys. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Terima kasih. Bye. Salam. Terima kasih cikgu. Bye. Okay. Laki. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri cikgu. Okay. So kita ada